berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kali ini Cikgu berkongsi video sejarah tingkatan 2. Tajuknya Bab 6 Kesultanan Johor Riau. Dalam bab 6 ini mempunyai dua subtajuk kecil. Untuk video kali ini Cikgu akan kongsi 6.1 Pengasasan Kesultanan Johor Riau. Sebagai pengenalan, Kesultanan Johor Riau ini diasaskan oleh waris daripada Kesultanan Melayu Melaka. Ini bermaksud Kesultanan Johor Riau ini mewarisi sistem pemerintahan atau pentadbiran termasuklah wilayah jajahan takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa yang sama, meneruskan tradisi kegemilangan dan keagungan Kerajaan Alam Melayu. Dalam tajuk 6.1 ini mempunyai subtajuk. Ini antaranya yang pertama pengasasan kerajaan, yang kedua cabaran ke arah kegemilangan, dan yang ketiga strategi menghadapi cabaran. Jadi untuk yang pertama kita akan tengok pengasasan kerajaan Johor Riau. Siapakah yang mengasaskan kerajaan Johor Riau? Kerajaan Johor Riau ini diasaskan oleh Raja Ali. Tetapi siapakah Raja Ali? Raja Ali merupakan putera kepada Sultan Mahmud Shah dan juga Tun Fatimah, di mana selepas Raja Ali ditabahkan menjadi Sultan Johor Riau, Raja Ali menggunakan gelaran Sultan Alauddin Rakyat Shah I, di mana baginda memerintah dari tahun 1528 sehingga 1564. Baik, ini merupakan lakaran wajah Sultan Alauddin Rakyat Shah I. Seterusnya, apa yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Rakyat Shah I adalah Bendahara Seri Naradi Raja telah dititah untuk menghimpunkan rakyat bagi membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Baik, itu merupakan pengasasan kerajaan Kesultanan Johor Riau. Yang kedua, pusat pemerintahan Kota Kara di Pekan Tua. Kota Kara merupakan pusat pemerintahan pada 1528. Baik, ini merupakan ilustrasi Kuala Sungai Teloh, di mana Kota Kara ini terletak di Pekan Tua. Kedudukan Kota Kara ini berhampiran dengan sungai yang lebar dan dalam. Keadaan ini memudahkan kapal untuk keluar dan masuk ke Kota Kara. Antara keistimewaan Kota Kara adalah selain mempunyai sungai lebar dan dalam, Kota Kara mempunyai bentuk muka bumi berbukit bukau yang sesuai sebagai benteng pertahanan. Yang kedua yang akan kita tengok adalah Kota Sayong di Sayong Pinang. Kota Kara yang terletak di Pekan Tua ini telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada 1535. Ya, ini ilustrasi Kota Kara pada ketika itu. Disebabkan oleh kemusnahan Kota Kara akibat diserang oleh Portugis, akhirnya pusat pemerintahan dipindahkan pergi ke Kota Sayong. Sultan Alauddin Rakyat Shah I terpaksa berundur dan akhirnya membuka Kota Sayong. Antara keistimewaan Kota Sayong adalah lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar untuk melintasi sungai yang sempit.
sempit. Pusat pemerintahan yang ketiga adalah Kota Batu di Johor Lama. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Batu, Johor Lama pada 1540 dan akhirnya dikenali sebagai Tanjung Batu. Ini adalah Sungai Johor pada masa kini. Antara keistimewaan bagi Kota Batu ini adalah Sungai Johor lebih lebar dan dalam. Keadaan ini merangsang ekonomi Kesultanan Johor Riau di mana kapal dagang dapat mudah masuk ke dalam pusat pemerintahan Kota Batu ini. Tahukah anda bahawa Kesultanan Johor Riau ini diasaskan oleh Sultan Alauddin Rakyat Shah I, di mana Kesultanan Johor Riau ini telah diperintah oleh dua keturunan sultan. Yang pertama adalah keturunan daripada waris Kesultanan Melayu Melaka dari tahun 1528 sehingga 1699. Yang kedua pula adalah waris daripada keturunan Bendahara Johor pada 1699 sehingga 1824. Kemudian kita akan tengok cabaran ke arah kegemilangan. Sesebuah kerajaan yang baharu selalunya menghadapi cabaran. Nah, mengatasi cabaran-cabaran ini, pemimpin-pemimpin pada ketika itu memainkan peranan yang sangat penting. Baik, dalam ni kita akan tengok 4 cabaran. Yang pertama adalah persaingan Johor, Aceh, Portugis. Yang kedua, perang Johor Jambi. Yang ketiga, konflik antara pembesar. Dan yang terakhir adalah ancaman Raja Kecil. Kita akan tengok cabaran yang pertama, persaingan Johor, Aceh, Portugis. Ketiga-tiga kuasa ini berebut untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Ini merupakan gambaran tiga kuasa iaitu Johor, Aceh dan Portugis, di mana keadaan ini dikenali sebagai perang tiga segi sebab melibatkan tiga pihak. Juga dikenali sebagai perang 100 tahun sebab dia mengambil masa dalam 100 tahun. Baik, kita akan tengok mengapa Aceh menyerang Johor. Antara sebab adalah selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka, Aceh telah bangkit menjadi satu kuasa perdagangan yang kuat. Namun dengan kemunculan Johor, perdagangan Aceh mula tergugat. Seterusnya kita akan tengok mengapa Aceh menyerang Portugis. Aceh menyerang Portugis yang berada di Melaka kerana Portugis hendak menguasai perdagangan Aceh. Ini bermaksud perdagangan Aceh terpaksa dibahagi kepada beberapa pihak termasuklah Portugis dan juga Johor. Bagi Johor, mengapa Johor menyerang Portugis? Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Bagaimana persaingan perang tiga segi ini boleh berakhir? Perang tiga segi ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda pada 1641 bagi mengalahkan Portugis. Yang kedua, dia berakhir sebabkan Aceh mula mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Tahni. Cabaran yang kedua adalah perang Johor Jambi. Dalam peta boleh nampak kedudukan Jambi.
Ini kedudukan Jambi, di mana dalam perang ini berlaku disebabkan Johor tuntut wilayah Tunggal daripada Jambi. Ini berlaku dari tahun 1659 sehingga 1679 dan akhirnya Jambi tewas pada tahun 1679 pada bulan Jun. Cabaran yang ketiga adalah berlakunya konflik antara pembesar. Baik, konflik antara pembesar Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil. Konflik ini berakhir apabila Laksmana berundur ke Terengganu, kemudian keturunan bendahara kembali berpengaruh. Baik, ini adalah makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid yang juga dikenali sebagai Bendahara Padang Saujana. Seterusnya diganti oleh Tun Abdul Jalil, anaknya. Cabaran yang keempat adalah ancaman daripada Raja Kecil. Raja Kecil telah menyerang Johor pada 1718. Apa yang berlaku di sini adalah mengapa Raja Kecil menyerang Johor? Raja Kecil menuntut takhta Johor, di mana Raja Kecil itu mendakwa dirinya ini sendiri merupakan putera Sultan Mahmud Shah I yang juga dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Kemudian Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman, iaitu putera Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah IV, telah meminta bantuan daripada Opo Bugis 5 bersaudara. Akhirnya, Raja Kecil berjaya dikalahkan pada 4 Oktober 1722 dan akhirnya Raja Sulaiman ditabahkan menjadi Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang memerintah dari 1722 sehingga 1760. Sementara untuk Daeng Melewa, iaitu salah seorang daripada Opo Bugis 5 bersaudara yang telah memberikan bantuan kepada Raja Sulaiman, telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Muda ataupun dikenali juga sebagai Yang Tuan Muda Bugis pertama di Kesultanan Johor Riau. Baik, itu adalah cabaran ke arah kegemilangan. Dalam menghadapi cabaran-cabaran ini, pihak kerajaan Johor Riau menggunakan beberapa strategi. Kita akan tengok strategi dalam menghadapi cabaran-cabaran ini. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Yang kedua, membina kota pertahanan. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan pihak Belanda. Baik, untuk yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Ini adalah peta di mana dalam peta ini boleh nampak pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Kebanyakan kota pertahanan Kesultanan Johor Riau ini adalah terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor, di mana kemudiannya Kepulauan Riau Lingga menjadi pusat pemerintahan terbaru bermula daripada Sultan Ibrahim yang memerintah pada 1677 sehingga 1685. Pusat pemerintahan kerajaan Johor Riau ini sering berpindah disebabkan sebagai keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan. Pada masa yang sama merupakan muslihat bagi mempertahankan diri daripada serangan Portugis dan juga Aceh. Strategi yang kedua adalah membina kota
pertahanan. Baik, ini merupakan ilustrasi kota Kara di pekan 2. Dalam strategi yang pertama tadi kita sudah lihat pusat pemerintahan Kesultanan Johor sering berubah mengikut lokasi, di mana kota pertahanan ini mempunyai bentuk dan cirinya yang tersendiri. Contohnya kota Kara, di mana kota Kara ini telah dibina oleh Sultan Alauddin Raja Shah I, terletak di Kuala Sungai Telur, mempunyai pertahanannya di mana pagarnya ini mempunyai pacang kayu besar setinggi 40 kaki, iaitu 12 meter. Maksudnya di sini ketinggiannya ini melebihi tinggi manusia. Keadaan ini juga diperkuatkan dengan kelengkapan bedil dan juga meriam. Strategi yang ketiga adalah menjalinkan hubungan dengan pihak Belanda. Tujuan hubungan ini adalah bagi mengekalkan kedaulatan Kesultanan Johor Riau, iaitu dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda pada masa yang sama. Ini juga merupakan strategi dalam menghadapi ancaman Portugis dan juga Aceh. Pada 1602, Belanda telah menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Raja Shah II yang memerintah dari 1597 sehingga 1615 bagi melindungi Johor daripada ancaman Portugis dan Aceh. Keadaan ini menyebabkan wujudlah perjanjian antara Johor Belanda pada 17 Mei 1606. Dalam perjanjian ini, pihak yang terlibat adalah dari wakil Belanda, Admiral Belanda iaitu Cornelis Metcalfe de Jonge, dan juga Sultan Alauddin Raja Shah II daripada pihak Kesultanan Johor Riau, dan perjanjian ini ditandatangani di atas kapal milik Belanda iaitu Orania. Ini pula merupakan ilustrasi tentera Johor membantu pihak Belanda dalam mengepung Melaka. Belanda telah meminta bantuan daripada Johor untuk menyerang Portugis yang berada di Melaka. Jadi antara bantuan Johor berikan adalah mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh daripada lari ke dalam hutan serta menaikkan semangat tentera Belanda. Johor telah memberikan bantuan mengepung dan menyerang pihak Portugis yang berada di Melaka sejak dari 2 Ogos 1640. Akhirnya Portugis berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Sebagai rumusan, Kesultanan Johor Riau berjaya mengembalikan kewibawaan dan kedaulatan Kesultanan Melayu. Kecekalan dan kebijaksanaan pemimpin dalam menghadapi cabaran genting akhirnya berjaya melonjakkan Kesultanan Johor Riau ke arah kegemilangan dan keagungan. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Video akan datang kita akan membincangkan tajuk 6.2. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi untuk video terbaru cikgu dengan menekan butang subscribe dan menekan butang notifikasi. Bye!